muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung pengajian bekalan imam dan idaman makmum pada masalah yang ke-50. Halaman yang ke-31, sengaja melengahkan takbiratul ihram. Makmum yang sengaja melengahkan takbiratul ihram sehingga imamnya rokok atau hampir-hampir rukuk dikira cuai dalam mendapat fadilat takbiratul ihram dan fadilat membaca Fatihah bersama imam, tetapi tidak dikira cuai dalam mendapatkan rakaat. Perbuatan melambat-lambatkan takbiratul ihram itu adalah makruh. Ini sering kali berlaku ketika mana solat tarawih. Kebiasaannya sebab kita penat dan sebagainya, kita berehat dulu. Imam kita kat depan baca Fatihah, imam baca surah, kita tak takbir lagi, masih sembang dalam soft lagi. Kawan tanya buka dengan apa, kita kata aku donat aja, kawan ni kata aku cendol, kawan ni kata aku ABC. Tiba-tiba imam Allahu Akbar rokok, kita pun cepat-cepat bangun takbir Allahu Akbar, langsung rokok. Jadi andai kata dengan rokok itu kita sempat tamakninah bersama dengan imam, maka ulama mengatakan orang itu dapat rakaat. Dia dapat rakaat dengan syarat sempat tamakninah dengan imam. Tetapi dari segi hukum, perbuatannya itu melengah-lengahkan takbir adalah makruh dan meluputkan fadilat-fadilat solat yang utama seperti fadilat takbiratul ihram, yang mana fadilat takbiratul ihram bersama dengan imam ini, kata Abu Umamah Al-Bahili, luput takbiratul ihram bersama dengan imam lebih rugi daripada kehilangan unta sepenuh bumi. InsyaAllah tuan-tuan, luput takbiratul ihram bersama dengan imam lebih rugi daripada kehilangan unta sepenuh bumi. Jadi orang yang melengah-lengahkan takbir tadi, dia luput fadilat solat yang utama. Yang pertama, fadilat merapikan saf. Yang kedua, fadilat takbiratul ihram bersama dengan imam. Yang ketiga, fadilat qiraatul Fatihah, kelebihan dalam bacaan Fatihah yang dikatakan doa. Semua tadi itu luput disebabkan dia sengaja melengah-lengahkan takbiratul ihram. Dari segi rakaat dapat, tetapi luput fadilat. Baik. Imam terbatal selepas makmum masbuk mendapat rukuk bersama imam. Jika makmum masbuk mendapat imam di dalam rukuk, lalu dia rukuk dan sempat tamakninah bersamanya dalam rukuk, tiba-tiba imam berhadas ketika i'tidal atau sujud, maka makmum itu dikira mendapat rakaat tanpa sebarang khilaf lagi, kerana ia telah mendapat rukuk yang dikira diperolehi oleh imam. Seseorang yang masuk solat, takbiratul ihram, imam rukuk, dia langsung rukuk. Imam sami Allahu liman hamidah, dia pun sami Allahu liman hamidah. Nak turun sujud, imam batal, contohnya. Maka pada ketika itu, dari segi hukum, dia dah dapat rakaat. Ataupun waktu sujud, imamnya batal. Batuk sampai terkencing, contohnya. Maka akhirnya tuan imam batal. Jadi batal waktu sujud, tuan imam dah tak terikat dengan solat. Imam dah boleh bangun, astagfirullah tuan-tuan, saya dah batal. Minta Haji Rahman gantikan saya. Haji Rahman pun merangkak ke depan. Batal kalau merangkak. Jadi menggantikan imam ketika mana sujud itu langsung dengan Haji Rahman tadi itu ganti di tempat beliau. Tak perlu berganjak ke depan. Dalam babul istikhlaf, bab menggantikan imam, pengganti imam itu tidak wajib bergerak ke hadapan
ya, kecuali dalam situasi qiyam. Ya, dalam situasi berdiri barulah dia bergerak ke hadapan. Adapun dalam kedudukan yang lain maka boleh dia menggantikan imam langsung di tempatnya sahaja. Andai kata sujud itu sujud yang terakhir, dengan arti kata bangunnya langsung tasyahud akhir, maka tidak perlu berganjak ke depan. Langsung saja tasyahud akhir di situ. Ya, ini satu-satunya keadaan di mana imam dan juga makmum boleh berada sebaris. Ya, yaitu ketika mana pengganti imam menggantikan imam bukan dalam posisi berdiri. Menggantikan dalam berdiri, langkah sampailah jarak beliau dengan makmum yang lain 3 hasta, sama sebagaimana jarak imam dan juga makmum sebagaimana biasa. Ya, cuma kena jaga pergerakan tadi itu, jangan 3 pergerakan berturut-turut. Ya, 3 pergerakan berturut-turut membatalkan solat. Kalau 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti, boleh aja. Ya, yang batal tadi itu 1, 2, 3. Langsung 3 kali berturut-turut membatalkan solat. Ya. Sebab dalam mazhab kita ni pergerakan tu ada 2, ijbari dan ikhtiyari. Yang membatalkan solat ialah pergerakan ikhtiyari apabila dilakukan berturut-turut. Menggaru itu pilihan kita, namanya ikhtiyari. Saat kita menggaru dengannya kita menggerakkan macam ni berturut-turut, maka membatalkan solat. Ya, begitulah juga melangkah, itu ikhtiyari, pilihan kita. Maka saat kita melangkah 3 kali berturut-turut maka membatalkan solat. Tetapi andai kata pergerakan itu ijbari. Ijbari ini ialah pergerakan paksaan badan. Disebabkan kali pertama menjadi imam, maka gemuruhnya menjadi-jadi. Ya, menggigil satu badan bergoncang. Ya, sampai kaki pun bergoncang juga. Ya, pada ketika itu kalau kipas kuat kita syok. Sebab apa? Tak nampak sangat goyangnya kita tadi. Ya, dia punya bergoncang tu sampai tak boleh nak baca. Ya, maka itu dinamakan ijbari. Orang-orang yang uzur nak bangunnya Masya Allah terpaksa berpaut pada tungkat, itu bukan 1, 2, 3 lah. Ya, mungkin banyak lebih daripada itu. Tapi ya, itu merupakan ijbari, paksaan daripada badannya kerana dia nak bangun. Orang yang kena Parkinson, kalau kita katakan 3 kali berturut-turut batal, maka tak boleh solat dia. Ya, sebab dia memang bergoncang aja. Ya. Begitu juga orang yang kena sawan urat. Ya, 5 minit sekali tangannya macam tu. Ya, tengah-tengah solat alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tiba-tiba aja tangan bergerak. Ya, kalau yang macam tu kita kata tak boleh, ya, kita katakan batal solat, maka dia tak boleh solat. Maka semua pergerakan tu namanya ijbari, pergerakan paksaan badan yang tidak membatalkan solat. Jadi andai kata makmum masbuk tadi sempat rokok bersama dengan imam, tiba-tiba imamnya terbatal ketika mana i'tidal, ataupun imamnya terbatal ketika sujud, dari segi hukum makmum itu dah dianggap mendapat rakaat. Kerana pada waktu dia sempat bersama dengan imam, imamnya masih lagi dalam hal keadaan sah solat. Makmum yang tak dapat rakaat ni kalau imamnya tidak sah solat, ya, sama ada tidak sah solat tadi itu kerana najis pada badan imam, ataupun tidak sah solat itu ialah kerana imamnya dalam keadaan hadas. Selesai sembahyang, tuan imam kata, tuan-tuan saya minta maaf, saya lupa mandi wajib, kata tuan imam. Ya, kalau macam tu makmum masbuk wajib ulang semula solat. Ataupun imamnya solat tanpa niat. Ya, solat tanpa niat, sehingga solat Masya Allah tuan imamnya baca sedap sungguh. Ya, baca mengalahkan Masyari Rashid Al-Afashi. Kita pun sudah solat pergi puji dia. Ya, seronok sungguh entah jadi imam. Mana rasa macam mana pergi Mekah 2 tahun lepas. Rasa macam solat di Masjidil Haram, bacaan punya sedap. Kata tuan imam, itu aku belum niat, kata dia. Kalau niat lagi sedap. Contohnya lah. Ya, itu belum niat, kata dia. Kalau niat lagi sedap. Ya, maka pada ketika itu makmum yang masbuk, Fatihahnya tak ditanggung oleh imam,
dan dia wajib ulang semula solat. Imam menunggu orang yang masuk hendak solat. Tuan-tuan, bila kita jadi imam, sunat kita menunggu makmum kita dalam dua keadaan. Sunat kita menunggu orang yang baru nak masuk solat dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah ketika mana kita rokok. Maka pada ketika itu boleh kita memanjangkan rokok untuk kita menanti makmum yang baru masuk untuk solat. Dengan kita menunggu di situ bermaksud kita memberi peluang kepadanya untuk dapat rakaat. Untuk mendapat rakaat. Kerana Nabi kita katakan, man kana lahu imam fa qira'atu imam lahu qira'ah. Siapa yang mempunyai imam maka bacaan imam adalah ganti kepada bacaannya. Jadi di situ siapa yang sempat rokok maka dia akan dapat rakaat. Sunat bagi imam-imam menanti sekejap. Andai kata dia dengar ataupun dia perasan ada jemaah yang baru masuk nak ikut serta solat. Yang kedua ialah menunggu ketika mana kita sedang tasyahud akhir. Saat kita sedang bertasyahud, kita dengar ada yang bergegas buka pintu cermin. Masuk untuk melaksanakan solat. Jangan cepat-cepat bagi salam. Maka kita panjangkan dengan wirid ataupun dengan bacaan, panjangkan dengan bacaan doa dan sebagainya, supaya kita dapat memberi peluang kepada makmum tersebut agar mendapat fadilat solat berjamaah. Andai kata dia tak sempat pada ketika itu, maka dia tak dapat fadilat solat berjamaah. Untuk mendapat fadilat berjamaah ni mestilah kita dapat satu rukun sebelum imam memberi salam. Takbir Allahu Akbar, selesai bar aja Assalamualaikum, maka kita dah dianggap dapat fadilat solat berjamaah. Sekalipun kebanyakan daripada solat kita tadi itu kita lakukan secara sendirian, namun dari segi hukum kita dah dianggap dapat fadilat solat berjamaah. Maka dalam dua situasi ini sunat bagi imam menanti makmum, menunggu orang yang baru masuk untuk melaksanakan solat. Cuma para ulama meletakkan beberapa syarat dalam penantian tersebut. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, jangan terlalu lama menunggu. Dengar duk wuduk kat luar kat sini duk tunggu rokok. Sudahnya yang rokok pengsan. Yang gaut menangis-nangis. Sebab apa? Lama. Lama rokoknya tuan imam. Tak boleh macam tu. Jadi jangan terlalu lama. Kerana beramal dengan hadis Nabi, idza shalla ahadukum binnas falyukhaffif. Apabila seseorang daripada kalian solat bersama dengan orang ramai, yakni jadi imam, maka hendaklah diringankan solat tersebut. Maksudnya jangan dipanjang-panjangkan dan jangan dijadikan susah kepada para makmum. Yang kedua, jangan membezakan antara orang yang baru datang dan orang yang datang kemudian. Maksudnya memada sekadar kita menunggu dengan erti kata dah ada makmum yang dapat. Kita menunggu tu dah ada orang lewat yang sempat takbir dan rokok. Dah ada orang lewat sempat takbir sebelum kita beri salam, maka itu sudah memada. Bukan bermaksud tunggu dengar ada datang tunggu. Orang ni takbir rokok, ada datang lagi tunggu. Orang ni dengar ada lagi datang tunggu. Kalau macam tu yang lama i'tidal ni nanti tanya imam bila nak bangun. Jadi cukup sekadar kita menunggu, sekurang-kurangnya ada seorang ataupun dua jemaah yang kita tunggu dah dapat, maka sudah memadah. Yang ketiga, hendaklah diqasadkan, yakni diniatkan penantiannya itu semata-mata kerana Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian pada ketakwaan, kebaikan dan juga ketakwaan. Maka kita menunggu itu kerana kebaikan dan juga ketakwaan. Bukan kita menunggu itu kerana kita nak buat baik dengan makmum, sehingga ada makmum datang, imam terima kasih tunggu ana tadi. Bukan itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan ialah ridhonya Allah, pahala daripada Allah.
Yang keempat, tidak ada kebimbangan, luput waktu. Andai kata solat pun dah di penghujung waktu, dan kalau kita menunggu lagi maka akhirnya terkeluar daripada waktu, pada ketika itu tidak boleh menunggu. Yang berikutnya, yang kelima, janganlah orang yang baru datang itu dari mereka yang kebiasaannya lambat dan melengah-lengahkan takbiratul ihram. Jangan duk tunggu kalau tahu yang tu memang kaki lambat. Ya, imam dah tahu dah sebaris kat belakang tu duk sembang aja waktu imam solat tarawih. Ya, imam rukuk Allahu Akbar, cepat-cepat bangun nak takbir. Kumpulan tu tak payah tunggu. Ya, sebab tahulah itu kumpulan yang sengaja melengah-lengahkan takbir. Kalau kita tunggu nanti akan jadi tabiat pada dia. Tak apa, kita kena kopi dulu pun imam tunggu, kata dia. Ya. Jadi tak payah kita tunggu andai kata makmum yang datang tu memang yang kaki lambat. Ya. Baik, berikutnya mengikut imam selepas selesai sujud. Jika seseorang itu ihram solat mengikut imam, selepas imam itu mengangkat kepala dari sujud, maka hendaklah dia menunggu imam itu dalam keadaan qiyam. Dan dia tidak wajib turun ke lantai untuk qiyam bersama imam. Tetapi jika dia turun juga maka solatnya sah. Kita datang, imam kita sedang sujud yang kedua, kita takbir Allahu Akbar, imam dah Allah bangun. Maka pada ketika itu tak perlu kita turun, nak letak lutut, tungkat lutut, tunggu sama-sama imam bangun pula. Tak perlu. Cukup hanya dengan kita menunggu imam dalam keadaan qiyam sahaja. Dengan erti kata pada ketika itu tak dituntut muwafaqah kita dengan imam. Tak dituntut kita bersamaan dengan imam pada perbuatan itu, ya, kerana imam sedang bangun daripada sujud, yang lambat laun akan berdiri juga. Berbeza kalau kita datang imam kita sedang tasyahud akhir, kita takbir, ada waktu lagi untuk kita turun, maka wajib kita turun. Sebab tasyahud akhir wajib muwafaqah pada imam dengan duduknya, tidak dengan bacanya. Ya, orang yang datang imamnya sedang baca tahiyat akhir, maka pada ketika itu dia takbir, dia wajib duduk. Ya, bersama dengan imam. Yang dituntut hanya duduknya, tak dituntut pada bacanya. Ya. Mendapati imam pada i'tidal. Jika makmum masbuk mendapat imam pada i'tidal, maka disunatkan kepadanya bertakbir bersama imam untuk turun sujud. Tetapi jika dia mendapat imam sedang sujud, maka hendaklah dia bertakbiratul ihram dan terus sujud tanpa takbir turun sujud, kerana ia tidak mendapat takbir turun sujud bersama dengan imam. Ulama mengatakan kalau kita datang, kita dapat imam kita dalam i'tidal, Allahu Akbar, imam pun sami'allahu liman hamidah, maka saat takbir untuk turun sujud, kita juga sunat bertakbir. Tapi jika kita datang imam sedang sujud, maka kita takbiratul ihram Allahu Akbar, imam kita sedang berada pada posisi sujud, bukan pada qiyam. Maka untuk kita turun sujud, ulama mengatakan tidak disunatkan takbir. Ya, tapi kalau kita takbir sekalipun tidak membatalkan solat. Ya, sebab takbir itu sebahagian daripada zikir-zikir dalam solat. Ya, sebahagian daripada perkara ucapan dalam solat yang tidak akan membatalkan solat. Bangun selepas salam yang kedua. Disunatkan kepada makmum jangan bangun sehingga imam selesai memberi salam yang kedua, kerana itu termasuk dalam ikutan solat. Ya, jadi sunat bagi para makmum ni tunggu sampai imam salam yang kedua baru bangun. Sebab salam yang pertama itu belum lagi memutuskan kita dengan imam. Bahkan dengan salam yang kedua kadang-kala boleh menjadi satu kepastian kepada kita untuk kita pastikan bahawa ikutan kita dengan imam dah putus. Jangan pula nanti kita bangun berdiri, tiba-tiba tuan imam kita teringat tak buat sujud sahwi. Tuan imam pun buat sujud. Maka pada ketika itu jadi masalah pada kita. Yang dah bangun berdiri. Khilaf ulama pada ketika itu. Sebahagian ulama mengatakan wajib turun kembali sujud. Sebahagiannya pula mengatakan tidak wajib turun sujud, tetapi wajib niat mufarakah. Kena niat berpisah dengan imam.
Baik. Imam terlupa atau tersalah dalam solat. Ini biasa tuan-tuan. Sebab kita namanya manusia. Insan. Daripada perkataan nasun. Ya. Manusia ni nas. Maksudnya pelupa. Ya, orang Melayu tambah-tambah lagi lupa. Sebab dia pelupa, makan pun lupa. Ya. Nasun, makan nasi. Ya. Lupa, makan lupa. Maka akhirnya kita 2 kali lupa. Ya. Jika imam tersalah atau terlupa dalam mana-mana perbuatan salat, ia tidak membatalkan salat imam tersebut. Ikatan para makmum dengannya belum lagi terputus. Perbuatan-perbuatan imam sewaktu terlupa itu tidak dianggap menambah atau mengurangi rukun-rukun salat dengan sengaja. Jadi tuan imam saat dia terlupa, lupanya yang pertama kita kena ingat, lupanya imam belum memutuskan kita dengan dia. Yang boleh memutuskan kita dengan seorang imam ni ialah yang pertama niat mufaraqah. Yang kedua apabila kita yakin dan pasti imam kita dah keluar daripada solat dengan salam. Ya, itu yang boleh memutuskan kita dengan imam. Ya, yang pertama dengan kita niat mufaraqah. Maka terputuslah kita dengan imam. Yang kedua dengan imam memberi salam, ya secara pasti keluar daripada solat, maka pada ketika itu terputuslah ikutan kita dengan imam. Kalau andai kata imam hanya tersalah terbangun ke rakaat yang lebih, maka bangun ke rakaat yang lebih itu belum lagi memutuskan kita dengan imam. Disebabkan apa? Disebabkan ya perbuatan orang yang terlupa ni tak dianggap sebagai ibadah dan juga tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi kita SAW mengatakan, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah tidak mengambil kira ya sebagai suatu ibadah atau sebagai suatu kesalahan daripada umatku pada perbuatan yang tersalah. Orang yang tersalah, terlupa, ya, dan apa yang dipaksa melakukannya. Orang yang terpaksa juga tidak dianggap salah perbuatan dia. Maka dengan sebab itu imam yang terlupa tadi tidak membatalkan solat beliau dan tidak memutuskan ikutan para makmum dengannya. Baik, beberapa situasi kelupaan imam. Imam terlupa bacaan Fatihah rakaat yang kedua solat jahriyah, maghrib, isya, subuh, ya Jumaat, 2 hari raya. Ini solat-solat yang dituntut kita baca kuat. Ya, tarawih. Begitulah juga ya dengan solat gerhana bulan. Maka semua daripada solat-solat tersebut sunat dibaca dengan kuat. Maka ya andai kata imam terlupa baca Fatihah dalam solat jahriyah, hendaklah para makmum mengingatkan imam dengan subhanallah dan kemudian membaca ayat surah Fatihah. Ya, tegurnya sekali aja, subhanallah. Imam pun diam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara kita menegur imam yang meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Jangan subhanallah, Fatihah. Batal kalau macam tu. Ya subhanallah dah betul dah. Ya tiba-tiba yang kedua pergi kata Fatihah, batal. Ya sebab apa? Ya sebab itu kalam manusia, ucapan yang boleh menyebabkan batal solat. Di Sarawak baru ni ada seorang tanya, Ustaz, macam mana kami solat tarawih ya imamnya pada malam yang ke-16 lupa baca kunut. Ya Sami Allahu liman hamidah, imamnya turun aja ada seorang jerit kunut. Ya ada yang jerit kunut macam tu. Batal yang menjerit kunut tadi itu sebab apa? Ia bukan sebahagian daripada ucapan-ucapan solat. Dan ia tak dianggap sebahagian daripada zikir dalam solat, maka ia membatalkan solat. Jadi begitu caranya menegur imam yang lupa Fatihah.
Sebab kalau kita subhanallah sahaja tanpa kita membaca ayat, imam kadang-kadang dia tak perasan. Dia waktu sujud yang kedua tadi itu sebelum bangun berdiri dia dah duk ingat dah. Duk set dalam kepala dia ni lepas ni nak baca ayat apa. Bangun-bangun dia langsung baca. Ya. Allahu Akbar selalunya berlaku tarawih. Ya. Sebab tarawih ni kan panjang, penat dan sebagainya. Maka tersasul. Bangun-bangun dia. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tazarunal akhirah. Subhanallah. Seorang. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Subhanallah, satu saf. Ya, sebab dah rasa kita betul, kita di pihak yang benar, makin ramai satu saf. Tuan Imam baca lagi. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Subhanallah, satu masjid. Ya. Sebab rasa ni memang dah betul ni, salah imam ni. Ya. Tapi asyik subhanallah saja tak bagi pedoman kepada imam apa yang aku lupa. Ya. Disebabkan terkejut satu masjid yang subhanallah, akhirnya imam toleh belakang. Salah apa? Ya. Maka batal imam. Ya. Maka batal imam pada ketika itu. Ya. Hendaklah orang lain yang masih solat tu ya langkah ke depan. Tapi kalau orang lain pun pakai gelak semua, batal habis semua. Ya. Jadi ya mestilah ya orang lain ganti saat tuan imamnya batal. Ataupun ya tuan imamnya alim, tahu tapi tak tahu nak buat apa, tak tahu salah apa, dia tak cakap, dia terus baca aja. Kita duk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada seorang jerit Fatihah, batal yang jerit Fatihah itu. Ya. Perhatian, tidak boleh menegur imam dengan kata-kata yang bukan zikir. Seperti mengatakan Fatihah kerana ia membatalkan solat disebabkan berkata-kata dengan sengaja. Bercakap dalam solat dengan sengaja hukumnya haram dan membatalkan solat. Ya, bercakap dengan sengaja ni haram dan membatalkan solat. Apa dalilnya? Inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat ini tidak boleh di dalamnya ada sesuatu daripada perkataan manusia. Salat itu hanyalah tasbih, takbir dan baca Al-Quran. Ini Nabi kita SAW sebut. Adapun berkenaan dengan berlaku ya seorang sahabat yang bernama Zulyadain bercakap dengan Nabi kita saat Nabi kita tersalah salat zuhur 2 rakaat di Madinah. Maka pada ketika itu Zulyadain tanya, aku siratis salah, apakah sembahyang dah dikosorkan? Nabi kita katakan tidak. Ya, lalu Nabi kita tanya, apakah benar Zulyadain? Orang kata semua benar. Maka Nabi kita pun bangun menyempurnakan lagi 2 rakaat walaupun dah ada perbualan antara baginda dengan Zulyadain dan jamaah. Kebanyakan daripada ulama mengatakan bahawa ia merupakan khususiyah kejadian itu sahaja. Hanya khusus untuk kejadian itu sahaja, tidak boleh ya untuk kejadian-kejadian yang lain. Ya, sebab nak menunjukkan kepada hukum. Ya, hanya khusus. Sebab apa dikatakan khusus untuk kejadian itu? Sebab ada hadis yang menegah. Hadis yang menegah, hadis yang kita bacakan tadi. Nabi kita katakan solat ini tidak boleh ada padanya kalam manusia. Ya, maka dengan sebab itu ulama mengatakan hadis bercakap itu dimansuhkan hukumnya oleh hadis yang menegah bercakap. Itulah yang dipegang oleh mazhab kita. Dalam kitab Minhaj At-Talibin disebutkan batal solat dengan sebab menuturkan sekurang-kurangnya kata-kata yang mengandungi 2 huruf atau 1 huruf yang memberi faham. Ya, bukan sekadar ya Fatihah itu dah banyak. Ya, ini hanya dengan 1 huruf aja, tapi 1 huruf tu bagi faham. Ya, tuan imamnya baca ayat tentang bidadari syurga, baca ayat berkenaan dengan wanita-wanita yang dibangunkan cantik comelote. Ya, di syurga nanti.
uruban atraba. Makmum pun buat macam tu contohnya lah ya. Sebab terlalu menghayati ayat berkenaan dengan bidadari syurga tadi tu, sampai kan ada makmum pergi sahut macam tu. Ya. Uruban atraba. Ya. Wow contohnya. Maka batal solat. Ya. Sebab itu membawa makna. Baik. Berikutnya, imam duduk membaca tasyahud awal di rakaat yang pertama. Ya, ini situasi kelupaan yang kedua. Tadi lupa Fatihah. Ya. Wajib para makmum bangun berdiri dan mengingatkan imam dengan ucapan subhanallah agar imamnya sedar lalu bangun dari duduk yang salah itu. Ya. Jadi imam duduk baca tahiyat awal rakaat pertama. Kadang-kadang jadi tuan dalam solat ni boleh jadi macam tu. Patutnya tahiyat awal tu rakaat yang kedua, tiba-tiba rakaat pertama dah tahiyat awal. Maka pada ketika itu makmum di belakang imam wajib bangun berdiri, menunggu imam dalam keadaan berdiri dan mengucapkan subhanallah, mengingatkan imam. Orang yang sedar bahawa imamnya duduk pada kedudukan yang salah, tetapi dia ikut duduk, maka duduknya itu dinamakan su'ul mutaba'ah, ikutan yang buruk yang membatalkan solat. Ikutan yang buruk yang membatalkan solat. Haram dia duduk bersama dengan imam, kerana duduknya itu boleh membatalkan solat. Sebab dia duduk dalam hal keadaan sedar, sedangkan imamnya duduk dalam hal keadaan lupa ataupun tersalah, tak sedar. Orang yang lupa dan ikut serta duduk dengan imam, dia tak tahu ataupun dia lupa, dia pun ikut duduk dengan imam. Ataupun orang yang tidak tahu, sebab dia datang lewat, dia takbir tak tahu dah imam rakaat pertama ke rakaat kedua sebab dia orang lewat. Imam duduk tasyahud, dia pun ikut duduk. Jadi orang yang tak tahu dan orang yang lupa ni sama hukum dengan imamnya, masing-masing menyanyi lagu kita serupa, sama aja. Baik dengan imam, baik dengan makmum itu maksudnya solatnya tidak batal sebab sama hukum. Mereka orang yang lupa. Kita wajib duduk. Saat imam bangun ke rakaat yang kelima, hukumnya sama. Kita wajib duduk. Kalau kita ikut, maksudnya ikutan kita tu juga dinamakan sebagai su'ul mutaba'ah, ikutan yang buruk. Yang mana ikutan yang buruk ini membatalkan solat apabila disengajakan. Saat tak disengajakan maka tidak batal solat. Baik, kita kembali kepada makmum yang berdiri. Makmum yang berdiri menunggu dalam keadaan berdiri dan mengucapkan subhanallah. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh para jamaah. Makmum yang lupa dan ikut serta duduk, solatnya tidak batal. Makmum yang ingat tetapi ikut serta duduk, maka solatnya batal. Saat kita dah bangun berdiri, kita ucap subhanallah. Tuan imam kita tak peduli juga. Dia tak bangun juga. Maka pada ketika itu kita diberi dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah kita niat mufaraqah. Niat berpisah dengan imam, yang mana perpisahan kita dengan imam itu adalah perpisahan yang diizinkan. Dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan setiap mufaraqah yang diizinkan tidak akan menghilangkan pahala solat berjamaah. Maksudnya masih kekal kita dapat pahala solat berjamaah walaupun kita dah niat berpisah dengan imam. Niat berpisah dengan imam ni bukan perlu lafaz nawaitu mufaraqah ke apakah. Tak perlu. Terlintas di hati kita, aku dah tak nak ikut imam, sudah cukup. Tuan imam selamat tinggal, okey. Selesailah, maksudnya dah tak nak ikut imam. Itu aja mufaraqah. Jadi kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah niat berpisah dengan imam dan meneruskan solat kita yang berbaki. Pilihan yang kedua ialah menunggu imam. Dengan anggapan bahawa imam adalah orang yang tidak yakin dengan teguran kita. Sebab kaedah mengatakan
kalau imam itu tidak yakin dengan teguran para jamaah, maka hendaklah dia berpegang dengan keyakinannya sendiri. Tak boleh dia beramal dengan teguran para jamaahnya. Maka pada ketika itu sebab dia tak yakin atau dia tak pasti dengan teguran para jamaah yang subhanallah di belakang, maka dia teruskan juga. Makmum masih lagi boleh mengikut dengan dia disebabkan anggapan yang sedemikian, maksudnya imam kita adalah orang yang tersalah, yang mana duduknya itu tidak membatalkan solat. Tetapi bagi orang yang menunggu tanpa mufaraqah ini, dia perlu bersedia dengan hukum-hukum yang mendatang. Dia kena tahu dengan hukum. Sebab bila imam bangun ke rakaat yang berikutnya nanti, imam akan beranggapan dia dah pun masuk ke rakaat yang ketiga, sedangkan sebenarnya baru rakaat yang kedua. Maka pada ketika itu makmum yang menunggu, dia mestilah tahu hukum hakam, peraturan-peraturan solat, supaya dia jangan tersalah. Jadi saat imam rokok, dia beranggapan dia rokok ke rakaat yang ketiga, namun sebenarnya dari segi hukum, imam dan juga makmum baru rakaat yang kedua. Nanti bila imam turun sujud, duduk antara dua sujud, imam akan langsung bangun kerana beranggapan dia bangun ke rakaat yang keempat. Jangan pula makmum ambil keputusan, tuan imam tadi saya tunggu awak, sekarang awak tunggu saya pula, saya baca tasyahud dulu. Jangan macam tu. Tak boleh. Sebab tasyahud awal merupakan perbuatan yang wajib kita muwafaqah dengan imam kita pada tinggal. Saat imam kita meninggalkan tasyahud awal, wajib kita tinggalkan tasyahud awal. Orang yang membuat tasyahud awal yang ditinggalkan oleh imamnya, solatnya batal. Solatnya batal. Jadi saat tuan imam langsung bangun kerana beranggapan dia bangun ke rakaat yang keempat, maka kita hendaklah ikut serta bangun dan meninggalkan tasyahud awal pada ketika itu. Nanti sekali lagi masalah, tuan imam akan duduk tasyahud akhir kerana beranggapan dah cukup 4 rakaat, sedangkan sebenarnya dia duduk baca tasyahud akhir pada rakaat yang ketiga solat asar contohnya. Maka pada ketika itu sekali lagi makmum kena bangun berdiri dan mengucapkan subhanallah sekali lagi untuk mengingatkan imam. Jadi agak rumit lah untuk orang yang menunggu ni. Sebab tu waktu saya mengaji dulu dengan Syekh Zakaria Awang Besar, salah seorang daripada pakar rujuk fiqh di negeri Kedah, kata beliau, aku nasihatkan hampa, kata dia, yang mufaraqah aja. Sebab kalau mufaraqah sekalipun pahala jamaah kekal. Kalau mufaraqah pahala jamaahnya kekal, kita mungkin boleh segerakan solat. Saat kita dah habis dulu solat, kita pun boleh cakap, sudah sembahyangnya subhanallah, tuan imam tadi baru 3 rakaat, ada lagi 1 rakaat. Kita boleh cakap aja, ingatkan imam yang masih lagi sedang solat. Kadang-kadang imam tak perasan, tak nampak. Dengan kita cakap tadi tu bolehlah, jangan pula ada kawan sebelah menyebelah, tulah aku duk kata dah. Batal lah yang macam tu. Maksudnya kita mufaraqah, kita selesaikan dulu solat kita, nanti kita cakap dengan imam. Orang yang mufaraqah dia dah tak terikat dengan imam. Orang yang bermufaraqah sudah tidak terikat dengan peraturan-peraturan solat imam. Mufaraqah dulu kita dah cerita dulu di sini. Mufaraqah tu ada 3. Mufaraqah kerana nak cepat, tak terikat dengan imam. Seperti orang sakit, orang nak pergi ke bilik air, orang yang nak menyelamatkan harta dia bimbang hilang, orang yang takut ketinggalan kenderaan. Dia boleh bermufaraqah. Yang mufaraqahnya tadi itu dah tak terikat dengan imam. Yang kedua, mufaraqah kerana nak mengambil fadilat, seperti imam meninggalkan tahiyat awal, dia nak baca tahiyat awal, maka pada ketika itu dia niat mufaraqah. Maka mufaraqahnya itu mufaraqah yang dibenarkan, dan dia juga nanti perbuatan solatnya dengan imam dah nampak berbeza. Yang ketiga ialah mufaraqah kerana berbeza pendapat, iaitu ketika mana kita mengikut dengan seseorang yang pada pengamatan kita solat orang tersebut tidak sah, maka pada ketika itu kita mufaraqah. Namun mungkin pada pengamatan kita saja
Belum pada pengamatan haji Khamis, haji Sabtu, haji Ahad, haji Isnin. Yang semuanya masing-masing merasakan ya solat imam mereka itu sah. Maka pada ketika itu mufaraqah kita tu tadi mufaraqah dalam hal keadaan menyamar, seolah-olah kita masih lagi mengikut dengan imam. Sebab ini masalah pandangan yang berbeza. Mungkin pada kita aja yang dengar Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya baca bismillah tapi tak ada ba. Kata Imam Nawawi, Fatihah ada 141 huruf. Tertinggal satu huruf saja maka hukumnya solat tidak sah. Mungkin telinga kita aja yang dengar macam tu, orang lain tak dengar macam tu. Maka dengan sebab itu mufaraqah kita masih lagi menjaga tertib dalam pergerakan. Baik, sujud sahwi merupakan perbuatan yang wajib muwafaqah dengan imam pada buat. Ya, tidak pada tinggal. Dengan erti kata, kalau kita solat di belakang seorang imam, bila imam melakukan sujud sahwi, maka wajib para jamaah semua ikut sujud sahwi. Sekalipun kita tak tahu apa yang salah imamnya. Imam salah apa pun kita tak tahu. Tetap kita wajib sujud sahwi. Ataupun kita tahu salahnya tuan imam ialah tuan imam bagi salam pada rakaat yang kedua. Sembahyang maghrib, baca tahiyat, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jemaah pun subhanallah, tuan imam pun Allahu Akbar, bangun balik. Selesai daripada tasyahud akhir, tuan imam buat sujud. Sebab tadi tersalah bagi salam. Tak boleh makmum kata yang salah imam aja, bukan kami. Tak boleh. Kita wajib ikut dengan imam sebab sujud sahwi merupakan perbuatan yang dituntut bagi para makmum melakukannya saat imam melakukannya. Jadi wajib makmum buat sujud sahwi, sama ada dia tahu salahnya imam ataupun dia tak tahu kesalahan imam, tetap dia wajib melakukan sujud sahwi. Tuntutan sujud sahwi yang pertama kerana meninggalkan sunat aba'an. Yang 7 tadi tu. Tasyahud awal, duduk baca tasyahud awal, selawat Nabi dalam tasyahud awal. Selawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Maka dah ada 4. Kemudian qunut, baca qunut, berdiri ketika mana qunut dan juga selawat kepada Nabi dalam qunut. Maka ada 7 daripada daripada sunat ab'ad. Tinggal salah satu daripadanya sunat kita buat sujud sahwi. Yang berikutnya ialah orang yang syak pada jumlah rakaat. Dia syak apakah dia solat 3 ataupun 4, hendaklah dia ambil yang sedikit, bangun buat lagi 1 rakaat. Maka begitu juga dia dituntut melakukan sujud sahwi. Berikutnya dianggapnya sahwi juga, kelalaiannya juga yang dituntut melakukan sujud sahwi ialah saat kita tersalah dalam rukun-rukun perbuatan. Contohnya seperti tadi. Terbangun pada rakaat yang kelima, bangun ke rakaat yang kelima, jemaah tegur subhanallah, duduk balik. Maka pergerakan tadi itu dianggap tersalah pada perbuatan, maka juga dituntut sujud sahwi. Ataupun tersalah pada bacaan. Contohnya tadi bagi salam rakaat kedua salat maghrib. Maka pada ketika itu juga dituntut melakukan sujud sahwi. Ataupun tersalah baca rukun, bukan pada tempatnya. Baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin asyhadu an la ilaha kenapa pergi situ pula? Dah sambung dengan tahiyat akhir pula dah. Contohnya lah. Jadi bila berlaku macam tu, sunat juga melakukan sujud sahwi. Salah baca pada bukan tempatnya.
Gambaran itu macam mana? Tahiyat akhir, Ya. Kena tambah. Setiap orang yang tahu dia tak cukup rakaat kena tambah rakaat. Sama juga makmum yang syak berkenaan dengan jumlah rakaat dia, ya, apakah cukup ataupun tidak, maka makmum tersebut juga kena tambah. Begitu juga orang yang syak dalam baca Fatihah contohnya. Ya, kalau syaknya sebelum baca Fatihah tadi itu sebelum rokok, maka dia wajib baca. Ya, tetapi andai kata dia dah rokok dengan tuan imam, baru syak datang pada dia, dah baca Fatihah ke belum tadi? Maka pada ketika itu dia dianggap tidak dapat rakaat kerana dia syak dalam bacaan Fatihah. Maka nanti bila tuan imam bagi salam, kita kena bangun buat lagi satu rakaat. Itu yang kadang-kadang berlaku, imam bagi salam tiba-tiba tengah-tengah jemaah seorang je berdiri balik. Dia ni tadi sama-sama dengan aku, kenapa dia pula bangun? Ya, rupa-rupanya dia orang yang syak Fatihah ataupun terlupa baca Fatihah. Baik, berkenaan dengan sujud sahwi ni tuan-tuan, ada 7 macam makmum. Ya. Saat imam meninggalkan sujud sahwi ada 7 macam makmum. Ya. Bila imam tinggal aja sujud sahwi, okey. Kesalahannya tuan imam tak baca tahiyat awal. Maka kita masing-masing dalam ingatan kita ni nanti sujud sahwi ni, nanti sujud sahwi ni. Ya, kita duk ingat macam tu. Ya. Maka tiba-tiba baca tasyahud akhir tuan imam pun Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Yang duk ingat sujud sahwi pun bagi salam juga. Ya, tuan imam bagi salam, dia pun bagi salam. Sedangkan dia duk ingat ni ada sujud sahwi, tapi sebab imam bagi salam, dia pun bagi salam. Orang yang memberi salam mengikut dengan salamnya imam yang meninggalkan sujud sahwi, ya, dalam hal keadaan dia ingat akan tuntutan sujud sahwi, maka pada ketika itu dia dah dianggap orang yang sengaja keluar daripada solat. Ya, dengan salamnya tersebut. Maka pada ketika itu andai kata imam teringat semula ada sujud sahwi, imam kembali sujud, maka ulama mengatakan makmum yang memberi salam dengan sengaja itu tidak lagi wajib sujud. Ya, dah tak wajib sujud sebab dia telah pun memutuskan ikutannya dengan imam dengan salamnya yang sengaja. Itu makmum yang pertama. Makmum yang kedua, orang yang lupa sujud sahwi. Imamnya beri salam kerana lupa, ya, akan sujud sahwi, dia pun bagi salam kerana lupa juga. Jadi dia dengan imamnya kita serupa. Ya. Saat tuan imamnya ingat sujud sahwi, maka tuan imamnya sujud, wajib makmum yang memberi salam dalam hal keadaan lupa atau tak tahu itu kembali sujud. Ya, kerana dia adalah orang yang lupa bahawa ada tuntutan sujud sahwi. Yang berikutnya ialah orang yang tahu ada tuntutan sujud sahwi, ya, dia bermufaraqah selepas imam bagi salam. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak nak tunggu-tunggu dah. Dia langsung niat mufaraqah dan dia buat sujud sahwi. Mufaraqah itu dikatakan mufaraqah kerana nak mengambil fadilat. Sekalipun dia bermufaraqah, solatnya tetap dianggap dapat pahala jamaah. Itu makmum yang ketiga. Ya, dia niat mufaraqah. Ya, dia niat mufaraqah, kemudian dia buat sujud sahwi. Ya, makmum yang keempat ialah makmum yang meneliti dahulu apakah imamku beri salam kerana lupa atau sengaja. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i mengatakan ditakdirkan dengan ketentuan uruf. Kalaulah di tempat-tempat kita tuan imam selepas bagi salam angkat tangan, sanuqri'uka fala tansa, sapu muka. Contohnya, maka itu tandanya imam dah keluar daripada solat. Sebab kebiasaannya kalau saat tuan imam bagi salam macam tu dah dikira keluar pada solat. Ataupun di setengah-setengah tempat tuan imam selepas salam langsung menoleh kepada jamaah, itu juga dah yakin imam keluar daripada solat. Ataupun di setengah-setengah tempat selepas salam tuan imamnya terus dengan zikir, maka itu juga tandanya imam dah keluar daripada solat. Orang yang memastikan dahulu imam, dia tak bagi salam, dia tunggu dalam tasyahud akhir, imamnya bagi salam, dia tunggu, dia perhatikan.
tanda-tanda imam dah keluar daripada solat ataupun imam memberi salam kerana lupa. Maka sesudah dia pastikan imam dah keluar daripada solat, dengan sebarang tanda mengikut adat kebiasaan. Ya, sama ada dengan wiridnya, sama ada dengan angkat tangan sapu mukanya, sama ada dengan berpaling daripada kiblatnya, maka pada ketika itu baru dia melakukan sujud sahwi. Inilah yang terbaik dan afdal bagi para jamaah yang nak melakukan sujud sahwi, kerana dia dengan yakin dah pun terputus dengan imam. Kemudian bila dia terputus dengan imam, dia dah boleh melakukan sujud sahwi. Ya, itu makmum yang keberapa? Keempat. Makmum yang kelima ialah makmum yang, Allahumma shalli ala Muhammad, makmum yang belum memastikan ikutannya dengan imam apakah dah terputus ataupun belum. Imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmum ni ingat imam ni tak buat sujud sahwi, dia pun Allahu Akbar, langsung melakukan sujud sahwi tanpa memerhatikan dulu tanda-tanda yang menunjukkan dia dah terputus dengan imam, dan tanpa niat mufaraqah. Ya, ulama mengatakan makmum tersebut solatnya batal. Ya, sebab dia belum mendapat kepastian apakah ikutannya dengan imam dah terputus ataupun belum. Maka dia dianggap melakukan perbuatan tambahan yang tak dilakukan oleh imam, yang membatalkan solat kepada makmum tersebut. Jadi itu keadaan makmum yang ke-5. Ke-6 ialah orang yang tidak tahu ada tuntutan sujud sahwi. Orang yang tak tahu, seperti makmum-makmum yang datang lewat saat tuan imam beri salam, dia pun beri salam. Orang yang tak tahu ini hukumnya sama seperti orang yang lupa. Andai kata imam kembali sujud, maka dia wajib sujud. Yang ketujuh ialah makmum masbuk, yang ada baki rakaat. Saat tuan imam bagi salam, kita kebiasaannya langsung berdiri, sebab kita nak menyempurnakan sembahyang kita lagi. Tiba-tiba tuan imamnya Allahu Akbar, sujud semula. Imam buat sujud sahwi. Sebab tuan imam ingat. Kalau tuan imam tak ingat, selesai masalah. Ini tiba-tiba tuan imam ingat dan kembali sujud. Maka di sinilah ada khilaf ulama. Sekumpulan ulama mengatakan makmum itu wajib kembali sujud, kerana ikutannya dengan imam belum putus, dan sujud sahwi itu sekalipun sunat pada hak imam, tetapi wajib pada hak makmum. Maka sebahagian ulama kata wajib kembali sujud. Sebahagian ulama pula mengatakan tidak wajib kembali sujud, tetapi dia wajib niat mufaraqah, niat berpisah dengan imam. Kadar waktu yang tidak lama pada uruf, kadar waktu yang tidak lama pada adat kebiasaannya seseorang itu, daripada solat. Sebahagian ulama kata tak lama tadi itu, tak memuatkan satu rakaat solat. Baik, kita masuk perkara yang ke-60. Tuan-tuan, saya mudah ingat jadual pengajian kita kat sini, topik-topik dia, sebab saya akan berhenti pada 10. Tadi kita mula 50, berhenti 60. Tak. Andai kata dia dah bercakap dah apa tu, itu tandanya dia dah keluar daripada solat. Ini ikut mazhab kita, tuan-tuan. Mazhab lain walaupun sujud sahwi selepas salam pun boleh. Mazhab lain ada yang mengatakan boleh melakukan sujud sahwi selepas salam. Ikut mazhab kita, sujud sahwi itu sebelum salam. Imam bangun ke rakaat yang lebih seperti rakaat kelima bagi solat asar atau rakaat keempat bagi solat maghrib. Macam mana hal keadaan
kalau imam bangun ke rakaat yang lebih. Ini selalu berlaku ni tuan-tuan ya. Tapi saya tak pernah jumpa soalan yang pelik dan aneh kecuali saya jumpa di Sarawak baru-baru ni tuan-tuan. Ya. Soalannya berbunyi ialah dia bulan Ramadan Ustaz, mungkin sebab terlalu penat solat Zuhur, tuan imamnya lena waktu berdiri. La ilaha illallah. Saya tak pernah jumpa tuan-tuan soalan macam tu. Ya. Makmum tunggu lama sangat. Kenapa imam ni tak rokok? Rupanya lena. Ya. Ya. Kita tak pernah jumpa soalan yang macam tu. Ya. Itu di antara soalan yang pelik dan aneh lah. Ya. Tuan-tuan, lena ni ada dua, kita dah sebut dulu kan. Lena ada dua, satu namanya nu'as, satu namanya naum. Ya. Kalau naum tu membatalkan solat, kalau nu'as belum membatalkan solat. Ya. Nu'as orang yang mata dah pejam, ya, tetapi telinga masih mendengar. Ya, telinga masih dengar. Ya, mata dah pejam macam kita duk dengar khutbah tu. Ya. Ya, mata pejam, ya, tapi telinga dengar. Cuba kalau ada kawan cuit marah kita, siapa tidur? Ya. Dia tak mengaku dia tidur walaupun mata dah merah dah. Ya. Sebab apa? Sebab telinga dia dengar lagi. Ya, dia tak mengaku yang dia tidur. Itu nu'as. Ya, keadaan nu'as ni dia tak batal solat sebab masih ada akal masih fungsi, telinga masih dengar. Tapi kalau naum, naum ni maksudnya ialah orang yang ya mata dah terpejam, telinga dah tertutup, ya, telinga tak dengar, telinga tak mendengar, akal dah tak berfungsi. Itu kata ulama batal solat. Ya. Berdengkur tu dah memang dah sampai, itu dah naum lah kalau sampai berdengkur tu. Ya. Baik. Wajib para makmum duduk menunggu imam di tasyahud akhir dan mengingatkan imam dengan ucapan subhanallah agar imamnya sedar lalu duduk semula. Ini andai kata imam bangun ke rakaat yang kelima, ya, imam terbangun ke rakaat yang kelima, maka pada ketika itu wajib para makmum ya duduk dan kekal di tempat mereka dengan ucap subhanallah mengingatkan imam. Orang yang tahu imam bangun ke rakaat yang lebih, dia ikut bangun, maka ikut bangunnya tadi itu membatalkan solat. Ya. Orang yang tak tahu imam bangun ke rakaat yang lebih, maka dia ikut bangunnya tidak membatalkan solat. Orang yang terlupa juga hukumnya sama, tidak membatalkan solat. Ya. Orang yang ragu-ragu memang keraguan pada makmum itu ialah dengan beritibak pada imam. Ya, maka kalau dia ikut imam kerana dia ragu-ragu, solatnya tidak batal. Ya. Baik, yang berikutnya ialah ya hukum berkenaan dengan imam. Bagaimana pula dengan keadaan imam? Imam ada dua keadaan kata ulama. Kalau dia bangun dalam hal keadaan tersalah atau terlupa saat dia ditegur dengan subhanallah dan dia teringat, maka wajib dia duduk semula. Ya, wajib dia duduk semula. Wajib kembali duduk. Daripada lupa kepada ingat, wajib duduk. Ya, kalau dia teruskan dengan rokok, maka rokoknya itu dianggap sebagai menambah perbuatan yang dah tak dibenarkan. Maka solat tuan imam tadi itu batal. Ya, jadi dia bangun ke rakaat yang kelima dalam keadaan lupa, maka wajib duduk. Kecuali kalau imam itu bangun kerana syak. Ya, dia bukan lupa, dia syak. Aku ni dah cukup rakaat ke belum? Dah cukup rakaat ke belum? Maka syaknya bagi tuan imam tak dapat ditampung dengan keyakinan para makmum. Ya, berbeza dengan syaknya makmum. Ya. Maka pada ketika itu ulama mengatakan hendaklah imam berpegang dengan keyakinannya sendiri. Saat dia bangun kerana pilih untuk meyakinkan dirinya, maka dia pilih antara 3 dan 4, dia pilih 3 dan dia bangun berdiri. Ya, maka pada ketika itu kita tegur dia subhanallah, dia tak turun contohnya. Maka ulama mengatakan kita boleh beranggapan imam kita orang yang syak rakaat, sebab itu dia tak turun. Ya. Kalau dia lupa, dia wajib turun. Tapi kalau dia syak, maka hendaklah dia pegang dengan keyakinan dia, teruskan lagi 1 rakaat. Kita menunggu dia dalam keadaan duduk. Ya. Maka dengan sebab itu ulama kita beri peluang kepada orang yang tegur, yang menunggu, dia ucap subhanallah, imamnya tak turun. Maka pada ketika itu dia ada 2 pilihan. Mufaraqah dengan ganjaran pahala kekal, ataupun menunggu sehingga imamnya
turun semula. Ya, menunggu sampai imam turun sujud ya dan baca tasyahud, imam salam maka dia pun ikut salam. Nah, itu di antara ya keadaan-keadaan apabila imam bangun rakaat yang kelima. Jadi sebab tu kita tak boleh langsung hukum batal solat sebab imam solat 5 rakaat contohnya. Ya. Sebab mungkin yang dia lakukan 5 tadi itu kerana dia adalah orang yang syak. Nah, kaedah dalam hadis Nabi kita katakan apabila seseorang daripada kalian syak dalam solatnya, hendaklah dia pilihkan yang yakin dan dia sempurnakan solatnya. Ya, maka dengan sebab itulah ya dengan rakaat yang tambah bagi imam yang syak tidak dianggap menambah rakaat. Ya, dan solatnya sah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan kita berhenti di sini supaya mudah kita tanda kitab kita ni yang akan datang pada perkara yang ke-61. Imam melakukan sujud ketiga pada duduk tasyahud akhir. Imam tiba-tiba sujud lagi sekali. Macam mana huraiannya? Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Baik. Dalam kitab Minhaj, Imam Nawawi mengatakan takbiratul ihram itu hanyalah boleh diperolehi oleh makmum yang langsung bertakbir selepas takbir imamnya tanpa diganggu oleh was-was yang zahir. Andai kata makmum itu dapat sekali dengan imam, berdiri satu saf sekali imam dengan jemaah-jemaah lain, imam takbir Allahu Akbar, dia pun ikut takbir, tapi takbirnya tadi itu diganggu oleh was-was. Allah usalli fardhu zuhri 4 rakaat. Allah usalli fardhu zuhri 4 rakaat. Allah hush. Marah kat diri dia sendiri sebab takbir tak dapat. Ya Allah, orang yang macam tu kata para ulama dia tak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Sebab takbir dia berulang-ulang diganggu oleh was-was yang zahir. Ya, nampak jelas dia orang yang was-was, maka dia tak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Manakala Imam Ar-Rafi'i pula mengatakan, ya takbiratul ihram itu masih lagi dapat bagi seorang makmum asalkan imam belum membaca Fatihah. Kerana rukun selepas takbiratul ihram ialah bacaan Fatihah. Jadi asalkan makmum-makmum tadi itu takbir sebelum imam baca Fatihah, mereka masih dianggap mendapat takbiratul ihram. Jadi pandangan Imam Rafi'i ini agak longgar sikit ya, dan memberi ruang yang luas ya kepada para jamaah. Kalau Imam Nawawi mengatakan orang yang langsung takbir selepas takbir imamnya ya, dan tak boleh diganggu oleh was-was yang zahir. Diganggu oleh was-was saja sudah dianggap tidak mendapat takbir. Tapi kalau Imam Rafi'i maksudnya sekalipun diganggu oleh was-was, asalkan imam belum baca Fatihah, masih lagi dapat ya fadilat kelebihan takbiratul ihram bersama dengan imam. Ya. Memang itulah cara untuk kita tegur imam. Saat imam kita terlupa Fatihah, kita ucap subhanallah sekali saja. Kemudian kita langsung alhamdulillahirabbil alamin, supaya imam kita ingat itulah ya yang sepatutnya dia baca. Memang itu cara menegur imam yang ketinggalan ya surah Fatihah. Wallahu a'lam. Macam mana? Tak dapat pahala berjamaah. Makmum yang bermufaraqah dan luput ganjaran pahala berjamaah ini ialah apabila saat makmum itu bermufaraqah kerana cuai ataupun bermufaraqah kerana ya bukan alasan-alasan yang dibenarkan. Makmum bermufaraqah kerana bukan alasan yang dibenarkan. Ya, alasan yang dibenarkan sama ada kerana kita nak cepat
Cepat tadi itu mungkin karena sakit, cepat tadi itu mungkin karena nak menyelamatkan harta, cepat itu mungkin juga karena bimbang ketinggalan dengan kendaraan. Maka itu semua adalah karena nak cepat, itu dibenarkan. Yang kedua ialah makmum yang nak rebut fadilat untuk dapat pahala amalan-amalan sunat yang ditinggalkan oleh imam. Kalau makmum buat tanpa niat mufaraqah, solatnya batal. Ya, maka dia boleh bermufaraqah. Contohnya tadi seperti tahiyat awal dan juga ya sujud sahwi. Yang berikutnya ialah makmum yang berbeza pendapat. Ya, pada pandangan makmum itu perbuatan imam membatalkan solat, maka dia wajib bermufaraqah pada ketika itu. Jadi mufaraqah yang diizinkan akan kekal ganjaran pahala fadilat salat berjamaah. Manakala mufaraqah yang tidak mendapat pahala berjamaah ialah mufaraqah yang bukan alasan yang dibenarkan. Seperti orang yang bermufaraqah sudah sembahyang, kita tanya kenapa mufaraqah tadi? Aku tak suka kalau dia tu jadi imam. Sebab apa tak suka? Sebab hidung dia besar sangat. La ilaha illallah, tu tak ada kena mengena. Ya, mufaraqah yang tak ada sebab musabab yang diizinkan. Ya, hatta kalau kita tak suka dengan seseorang itu disebabkan fasiknya sekalipun, ya kita tak boleh mufaraqah. Sebab sah solat makmum yang adil ikut di belakang imam yang fasik. Imam yang fasik ni orang yang buat dosa terang-terangan. Ya, petang tadi main bola pakai spender aja, lari sana sini. Tiba-tiba maghrib datang jadi imam. Kita kata Allahu Akbar. Ya, teruk sungguh kawan ni. Contohnya. Itu contohnya. Ya, maka ya kita masih sah ikut dengan orang yang sedemikian. Baik. Mufaraqah ya, yang pertama kerana bukan alasan syar'i, itu akan meluputkan pahala jamaah. Yang kedua ialah makmum yang cuai, yang akhirnya dia terpaksa mufaraqah. Contohnya makmum yang lambat. Orang yang lambat, tuntutan ke atas diri dia ialah langsung dengan baca Fatihah. Kita yang lambat daripada takbiratul ula, saat kita datang Allahu Akbar langsung baca Fatihah. Jangan lagi kita lengah-lengahkan dengan baca doa iftitah. Ulama mengatakan tidak sunat membaca doa iftitah bagi orang yang lewat. Ya, tak sunat baca doa iftitah bagi makmum yang lewat. Jadi andai kata seseorang yang datang, ya kerana kecuaiannya dia baca doa iftitah, dia dah lambat, imamnya baca watini wazaitun, dia baca doa iftitah lagi. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Kemudian baru mula 2 ayat Fatihah, tiba-tiba imam dah rokok. Maka pada ketika itu disebabkan masa yang panjang yang dia ambil untuk doa iftitah yang panjang, ya, kadar masa itu kalau dihabiskan dengan bacaan Fatihah dia boleh habis. Tetapi disebabkan dia lengahkan dengan iftitah, maka akhirnya dia tidak sempat habis Fatihah, imamnya dah rokok. Makmum ini dianggap cuai dalam ya menjaga hak baca Fatihah. Maka pada ketika itu dia wajib menghabiskan Fatihahnya, dan ya tak boleh ketinggalan dengan imam dengan 2 rukun. Ya, sebab dia cuai, dia tak boleh ketinggalan dengan 2 rukun tanpa uzur. Jadi yang pertama imam rokok, dia ketinggalan dengan 1 rukun. Imam i'tidal, dia ketinggalan dengan 2. Saat imamnya turun untuk sujud, kalau dia belum rokok, maka solatnya batal. Maka ketika mana imamnya i'tidal, dia sebab Fatihah wajib bagi dia. Dia bukan hukum makmum masbuk. Makmum masbuk ialah orang yang dapat kadar waktu yang tak cukup untuk membaca Fatihah, imamnya rokok. Tapi makmum tadi itu dia dapat waktu yang cukup, cuma dia melengah-lengahkan Fatihah dengan doa iftitah. Maka dengan sebab itu dia adalah makmum muwafiq yang wajib membaca Fatihah dan dianggap cuai kerana melengah-lengahkan Fatihah dengan doa iftitah. Maka pada ketika itu dia menghabiskan Fatihahnya. Andai kata dia habiskan Fatihah dan rokok sebelum imamnya turun sujud, dia dianggap dapat rakaat. Ya, dan solatnya sah. Tetapi andai kata dia masih lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sami Allahu liman hamidah, maka pada ketika itu dia kena buat keputusan. Imam turun sujud saja, maka solatnya akan batal. Maka dia ada 2 keputusan boleh buat, 2 solusi di situ. Yang pertama solusinya ialah niat mufaraqah untuk menyelamatkan rakaat. Maka andai kata dia niat mufaraqah, memisahkan dirinya dengan tuan imam, maka solatnya sah, tetapi dia tidak dapat pahala
jamaah kerana kecuaiannya yang menyebabkan dia ketinggalan dengan imam dengan 2 rukun berturut-turut tanpa uzur. Ya. Solusi yang kedua ialah muwafaqah. Muwafaqah maksudnya apa? Langsung dia menyertai imam pada kedudukan imam dan meninggalkan posisi dia sendiri. Imam Allahu Akbar sujud, dia pun ikut serta sujud. Dengan erti kata dia tinggal Fatihah, dia tinggal rokok, dia tinggal i'tidal. Dia langsung sujud. Dia jadi hukum dia sama seperti orang lewat yang datang takbir, imam sujud, dia pun turun sujud. Maka begitulah keadaannya. Dia tak dapat rakaat tapi masih kekal dalam fadilat solat jamaah. Itu hal dua keadaan bagi makmum yang tak diberi uzur ketinggalan dengan 2 rukun. Ya, penyelesaian dia sama ada dengan niat mufaraqah, tapi kalau niat mufaraqah dia tak dapat pahala jemaah, ataupun dengan muwafaqah, menyertai dengan imamnya. Wallahu a'lam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.